latihan kendiri. Ini adalah tutorial yang telah cikgu bagi tadi. Okey, baik. Nombor 1, tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah sama. Okey, cikgu harap awak faham macam mana kita nak tentukan matriks yang sama, iaitu melalui peringkat. Okey, peringkat yang sama. Dan satu lagi apa? Kita tengok melalui unsur yang sepadan. Okey, jika kedua-dua ini dipenuhi, maka matriks tersebut dikatakan matriks sepadan. Baik, kita tengok yang pertama, yang A. 43 dengan 43. Okey, dekat sini kita nampak terang-terang kan. Dia adalah peringkat matriks yang sama, iaitu 2 darab 1, 2 darab 1. Okey, untuk imbasan, kalau mereka yang tak arif lagi tentang peringkat matriks, okey, kita tengok dulu keadaan baris. Satu baris, ini pun satu baris kan, ini pun okey, 2 baris, ini pun 2 baris. Jadi okey, 2 baris. Yang cikgu hijaukan ni adalah baris Okey, kita tengok pula yang dekat mana lajur dia tu. Bila dia satu lajur, ini pun satu lajur. Jadi dekat sini memang terang-terangan lah. Dia kata peringkat matriks yang sama, unsur pun sepadan. Jadi dekat ini adalah sama kan, matriks sama. Kena tulis elok-elok. Matriks sama. Okey, settle untuk A. Macam mana pula dengan B? Okey, sebagaimana telah cikgu bagi tahu dalam nota cikgu sebelum ni, bahawasanya kita kena semak dulu. Yang sama tak ada masalah kan? Yang ni yang sama kan? So biarkan yang sama tu, jangan usik. Sekarang ni kita tengok yang tak sama dengan kedudukan dia. Ini sama tau. Kita tengok sama, tapi adakah dia sepadan? Itu persoalan dia. Jadi yang ni satu lagi, apa yang sama kedudukan, kita kena semak. Okey, kan ni kan, 1.5 dengan 3/2 sama tak? Okey, kita semak dulu yang merah ni. Yang merah ni cikgu kata 0.1 sama tak dengan 1/10. Awak boleh tekan kalkulator awak tu. 1/10 dapat berapa? Cuba awak tekan. Dapat tak 0.1? Dapat kan? Okey, jadi pada kalkulator awak boleh tekan. Yes, memang dapat. Okey, so sekarang kita pergi pula yang kedua. Kita takut kan? Tapi confirm lah, kalau dah satu dah sama, mesti yang kedua pun mesti sama juga. Kalau awak tekan kalkulator, 3/2 dengan 1.5 ni adalah sama. Jadi, okey, apa jawapan dia? Ya, sama juga. Jawapan untuk B pun dia adalah matriks yang sama. Itu cara dia lah. Kita mesti tunjuk dekat apa? Dekat cikgu, macam mana cara kita dapatkan matriks sama tu. Alright, boleh. Okey, yang C pula. Okey, yang C macam mana cara kita nak selesaikan soalan tu? Okey, sebagaimana telah cikgu bagi tahu tadi okey, kita mesti tengok dulu peringkat dia. Kan? Okey, ni peringkat. Ni nampak tak sama kan? Okey, ni berapa baris ni? 2 kan? Okey, ni berapa baris? 1. Nampak kan? Okey, baik. Ini semak lajur pula. Ada satu lajur je. Yang ni ada berapa lajur? 1, 2. Memang tak sama lah. Kan, terang-terangan, tak payah kita nak tengok lagi. Kita boleh buat kesimpulan dah. Matriks ni tak sama. So, dia adalah tidak sama. Nampak tak cara kita nak tackle soalan tu? Okey, baik. Seterusnya, D pula. Yang D macam mana kita selesaikan? Adakah sama ataupun tidak? Okey, kita kena check. Kita kena check setiap unsur pada kedudukan tu. So, tak ada masalah, sama kan? Okey, baik. 9 dengan 8. 8 dengan 9. Langsung tak sama kan? Okey, so dia tidak sepadan. Tak sama, tidak sepadan lah maksudnya. Okey, jelas? Jadi dia adalah sama ke tidak? Matriks tak sama. Awak kena jawab tahu soalan tu, sebab soalan tanya matriks sama ataupun tidak. Matriks tidak sama. Alright. Okey, settle lah untuk D. Senang kan? Okey, baik. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua ni melibatkan kira-kira sikit lah. Okey, melibatkan kira-kira. Bukan apa, kita nak tengok sepadan ataupun tidak. Sebab dia kata diberi bahawa P sama dengan Q. Dia kata matriks P sama dengan matriks Q. So tak ada masalah kan? Jadi kita nak tentukan sepadan ataupun tidak. Okey, baik. Tentukan nilai X dan nilai Y. Senang saja. Okey, baik. Kita pertama sekali kita cek dulu kedudukan dia.
Kan? 6 sama dengan apa? Sama dengan X kan? Kosong tak ada masalah lah. Okey, so kita kena buat 6 sama dengan X. Kan? Jadi kita jawab lah. Nilai X dia adalah 6 kan? Ni nilai dia. Nilai X. Okey, baik. Sekarang kita cari pula nilai Y. Ni nilai Y. Y sama apa? Sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Kan? Senangnya soalan ni. Baik, ada satu lagi dia nak suruh cari Z. Okey, Z tu macam mana kita nak cari? Yang mana sama? Ni Z. Okey, ni ada Z kan? Ni ia sebenarnya satu persamaan tau. Dia sama mana ni? Sama ni tau, kedudukan dia. Kita kan dah belajar sebelum ni. Betul tak? Okey, so cara nak cari Z. Okey, kita tulis balik 2Z. Okey, tolak 3 sama dengan apa ni? Sama dengan ni. Sama dengan negatif 2. Jadi kita guna persamaan biasa. 2Z. Okey. Yang ni kita tak nak ni kita buang dia. Buang ke mana buang ke mana? Awak jangan confuse tau. Ni. Yang 3 ni kita tak nak kan. Okey. So kita kena alihkan dia. Alih ke seberang sini. Kan? Okey. Jadi sekarang negatif 2. Bila kita dah alih negatif 3 ni. Kalau negatif akan jadi positif. So 2Z sama dengan okey, awak hutang RM2, awak bayar RM3. So ada lebih lagi kan duit awak kan? Ataupun dengan bahasa lain 3 tolak 2 1. Okey, jadi Z sama dengan cikgu kata apa? 1. Okey, kalau bahagi ini darab kan? Okey, kalau darab pindah jadi bahagi. Inilah nilai dia. Kan? Okey, so kita pun adalah satu kesimpulan. Nilai X sama dengan 6, Y sama dengan 2. Okey, Z sama dengan 1/2. Senang kan? Ni saya tulis lagi. So terselesai soalan untuk 2A. 2A ya. Okey, baik. Macam mana pula dengan 2B? Okey, 2B Okey, saya terpaksa buat tempat ni sebab saya nak jimatkan ruang whiteboard saya ni. Ini whiteboard saya. Okey, baik. B pula. 2B. Okey, dia kata sama. Kan? Sama. Sama ni saya guna warna biru lah. Kan? Warna biru sebab tak ada lagi warna biru kan? Okey, untuk selesaikan 2B. Okey, dia kata awak kena tengok, kena selesai satu persatu supaya kita tak confuse tau kelas. Okey, 10 sama dengan 5X. Betul? Okey, buat perbandingan nilai X ni. Nilai X 10 sama dengan 5X. Okey, jadi nak cari X dia. Ni umpama awak ada 5 biji. Awak ada 10 biji apple. Okey, nak bagi dekat 5 orang. Jadi seorang tu dapat berapa? Macam tu lah. Jadi 10 bahagi dengan 5 dapatlah 2. Siapa tak tahu? Ni samalah, kita kena bahagi dia. Kalau tak tahu boleh guna kalkulator. Kalau cikgu dah tahu, cikgu tekan je. Kan? Nampak? Okey, so X sama dengan 2. Baik, seterusnya nak cari apa tu? Nak cari nilai. Okey, nilai apa? Nilai Y. Okey, nilai Y pula. Nilai Y macam mana nak kira? Saya guna warna ni lah. Warna hijau. Okey, warna hijau. Y ni kat sini kan? Yang kecil je. Kita buat persamaan. Boleh? Saya buat persamaan je. Saya padam ini nak jimat ruangan Okey. So sekarang sini awak nak salin kan nilai Y. Okey, 2B 2B untuk nilai Y. Okey. Okey, nilai Y 2B. Kita kena kira 6X tambah 5 sama dengan 6X pula. 6
Dan Sarah tulis macam cikgu. Okey. 2y tambah lagi. Tolak 9. Alright. Okey. So dekat sini kita dapat ini kena susun y sama y. Okey. Okey, baik, cikgu nak bawakan 6y yang kita dah ada tu biarlah. Yang kita nak bawa ni kelas, okey, kita kena make sure, okey, kena bawa ni dia mesti bertukar. Kan, bertukar. Kalau tambah akan jadi tolak. Okey, boleh. Okey, so sekarang kita ada yang mana kita nak kekalkan tu, kita kekalkan je, kita kekalkan. Yang berubahnya tu daripada kumpulan lain, daripada rumah lain. Okey, so dekat sini 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, hutang RM9, hutang lagi RM5. So akan dapat berapa? 14. Betul kan? Okey, baik. Adakah ini jawapan kita cari? Adakah ini jawapan kita cari? Tak kan? Okey, so awak kena apa? Kena cari dia punya nilai. Negatif 14 bagi 4. Okey, so dapat berapa? Kalau awak nak tinggal macam ni pun boleh, nak kira pun boleh. Kalau nak kira, awak akan dapat perpuluhan. Okey, so y dia adalah sama dengan negatif 3.5. Siap untuk y. Boleh? Baik, seterusnya kita ada kita ada nilai Z pula. Okey, nilai Z ni macam mana? Nilai Z ni untuk pengetahuan awak kita ambil daripada sini kan, betul tak? Kan? Ni. Yang merah tu, nampak Okey, so kita cari. Cikgu lebih suka buat macam ni tau, supaya awak nampak. Kan? Okey, 3Z tambah 4 sama dengan negatif 4x. Ini ada satu kelainan sikit. Okey, baik. X kita dah ada kan dekat sini. So, gantikan saja. Okey, boleh. So, yang lain tu just follow saja. Ni ikut saja. Okey, baik. 3Z ni, 3Z. 3Z sama dengan ni negatif 8. Okey, yang ini pun untuk pengetahuan awak kita tak nak kan, kita pindahkan dia kat sini. Okey, kalau positif akan jadi negatif. Okey, so senang saja ini. Negatif 12 sama dengan 3Z. So Z dia jadi negatif 12 bagi dengan 3. Kenapa bahagi Sebab dia darab. Okey, kalau darab bermakna kita kena pindah jadi bahagi. Ingat tu Okey, awak kalau awak tak tahu nak, boleh je tekan kalkulator. Nampak? So complete. Okey. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 3.5, Z sama dengan negatif 4. So habis. Jadi selesailah dulu. Alright? Okey, itu saya daripada cikgu.